Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan lagi perbincangan kita tafsir ringkas dan sedikit tadabbur kepada beberapa ayat dari surah An-Naba. Muslimin dan muslimat, para penonton yang ada mushaf di rumah ataupun ada Quran dalam handphone, boleh buka surah An-Naba. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang kita daripada siri yang lepas, bermula dari ayat 15. Ayat 15. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Beberapa ayat yang kita baca tadi dari surah An-Naba, kita undur satu ayat, iaitulah bermula dengan ayat 14. Ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Turun dari awan, kita dah bincang dalam siri yang lepas, al-mu'sirat, ada yang mengatakan ar-riyah, angin, ataupun langit, ataupun awan. Jadi dalam ayat ni maknanya yang dekatnya, yang turun hujan tu dari awan. Dari awan. Air yang turun mengikut bajet dia. Maknanya kalau air tu bajet dia biasa, selamatlah dunia ni, tak akan berlaku banjir. Cuma tempat-tempat rendah dinaiki air itu biasa. Kan? Macam kawasan kita lah. Nama kampung kita ni Sungai Durian. Sebab apa? Sebab ada sungai di sebelah kita ni. Jadi kalau hari hujan biasa, bulan 12 tu biasanya ada air mari. Air sungai tu melimpah, dia mari ke tepi tu. Itu dia panggil biasa. Tapi kalau bajet lebih, kan? Bajet tu lebih, maka itu orang panggil banjir luar biasa. Banjir besar. Yang luar biasa betul yang telah saya ceritalah hari tahun 2014 tu. Maknanya hubungan di antara turun hujan dengan matahari yang telah kita bincang sangat dekat. Kerana itulah ada riwayat yang asar, ya, yang mengatakan ma'amun bi amtar min am. Maknanya tahun ni bukan sama dengan tahun lepas dari sudut bajet dia. Tapi itu hikmah Allah SWT yang maha berkuasa, dia boleh tambah bajet
yang menyebabkan kalau ada bajet tambahan, maka berlakulah banjir di kawasan itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian kita lihat kepada ayat yang seterusnya, hasil daripada turunnya hujan, yang ini ayat 15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Dan serta kebun-kebun yang subur bertauk-tauk pokoknya. Ayat ni ada kaitan. Matahari dengan hujan ada kaitan. Kan? Matahari wak dia naik, berkumpul di awan, awan wak turun balik, air, kemudian air yang turun itu ihtazzat warabat, menyebabkan bumi itu bergerak, subur, wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan menghidupkan bumi yang begitu indah. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang kita lihat. Sebagaimana dalam ayat suratul Hajj ayat 5. Kemudian tujuan turun hujan itu linukhrija bihi habba. Allah Ta'ala gunakan linukhrija bil fi'lil mudhari'. Dia kata apa? Fi'il mudhari' maknanya dia menampak bergerak. Al-harakah tadrijiyah fin nabat. Makna tumbuh-tumbuhan dia bergerak secara peringkat-peringkat. Tumbuhan dia tak mari bob naik besar lah tak. Dia naik, tumbuh, besar. Itu dia panggil. Supaya orang nampak hayawi, ada gerakan. Bergerak dan dia pun hidup. Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am kata, فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. Kami keluar daripada bumi, hasil berturun hujan itu, khadira, tumbuhan yang hijau. Kami keluarkan dia habban mutarakibah, biji-biji yang naik. Maka dalam ayat yang kita baca ni, para jemaah sekalian, ada 3 jenis tumbuhan ataupun benda yang tumbuh. Yang pertama, linukhrija bi habba. Apa di hab? Hab tu makna gandum. Al-hab ni jenis bijir ini. Gandum, syair itu macam bali, itu benda-benda dia. Kalau kita boleh tambah zaman kita hari ini sesuai dengan negeri kita, iaitu urs, padi. Satu lagi. Maknanya gandum, padi, beras, semua tu daripada makanan-makanan yang menjadi makanan asas pada manusia dan menjadi qut. Qut maknanya makanan yang boleh disimpan. Mengenyangkan, boleh simpan. Kan padi ni kita boleh simpan setahun, 2 tahun boleh simpan. Gandum macam tu juga. Maka daripada tanaman hintah, hab yang keluar itu, semuanya menjadi makanan kepada manusia. Kemudian jerami dia tu dimakan oleh hayawan. Maknanya boleh berlaku. Masya Allah. Inilah yang dikatakan makanan asasi. Dalam bahasa fiqh dia panggil qut. Qut makna makanan asasi. Dan biasanya makanan-makanan seperti ini kena zakat. Zakat padi, zakat gandum, kan? Itu dia panggil zakat benda-benda yang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, habban wa nabata. Apa dia nabat? Ni, nabat dalam ayat kata habban wa nabata. Nabat iaitulah tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang juga menjadi makanan manusia dan hayawan seperti khadrawat, sayur-sayuran. Jadi sayur, bukul ni benda-benda yang berjalan atas bumi tu. Kan? Buah labu, buah mentimun, apa sayur hok makan terus dia. Macam kobis, lobak. Ini dia panggil nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi bolehlah kita makan. Menjadi makanan kepada manusia, menjadi makanan kepada hayawan. Kemudian ayat yang ke-16, wa jannatin. Awana jannat, kebun-kebun yang subur. Biasanya kebun ni dia panggil asya'
tahsiniyah tajmiliyah. Lebih kepada keindahan dan dia berbentuk makanan yang ketiga. Mana hab tu makanan asasi. Kalau kita sini nasi. Nasi ni makanan asasi. Kemudian mari pada nabat, sayur. Sayur tu yang kedua, makan dengan nasi. Kemudian hak ni jannat, buah-buahan. Ataupun kita panggil buah kayu. Sini. Buah kayu yang pokok dianya alfafa. Dia kata pokok dia bertauk-tauk. Kita tengoklah pokok-pokok yang besar-besar tu, pokok rambutan, pokok apa-apa yang kita ada itu dia panggil jannat. Maka Allah Ta'ala sebut pada kita nikmat yang besar di sini, 3 kategori tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan daripada bumi, hasil daripada hujan turun. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Dalam surah Qaf, ayat 9 Allah sebut, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Kami turun dari langit air yang berkati. Kemudian فَأَنْبَتْنَا بِهِ, kami tumbuhkan dengan air itu jannat. Tengok dia mula jannat. Jannat ni maknanya pokok-pokok besar-besar. Pokok buah-buah kayu ni. وَحَبَّ الْحَصِيدِ, dan juga hab, bijirin. Yang itu lengkaplah sini. Maka apabila manusia ni tengok bumi yang mati kering, turun hujan, bergerak, tumbuh, mengeluarkan sayur, mengeluarkan bijiran, mengeluarkan buah-buahan, maka itu dari sudut fitrahnya, begitulah manusia akan tengok. Jadi mengikut dalam kajian kata, al-muzari'un ataupun orang yang duduk berinteraksi dengan bumi ni, fitrah dia lebih dekat kepada nak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Lebih tadayyunan, lebih orang panggil beragama dan lebih baik. Kerana dia duduk tengok, kau perhatilah yang perhati tengok kepada tumbuh-tumbuhan. Bila ayat Quran mari cerita kepada dia, dia mudah nampak. Sebab contoh-contoh ada depan dia. Berbeza dengan alladzina yata'amalu ma'al alah. Hak duk main dengan alat ni, duk nampak syarikat tu. Alat ni dibuat oleh syarikat fulan, dikeluar oleh negara fulan, dikeluar oleh orang ni. Jadi kita tak nampak al-khaliq, al-mubdi' yang pencipta sebenarnya, kita terlupa. Sebab kita duk nampak kepada alat depan mata kita. Ini satu, orang panggil satu tadabur pemerhatian lah. Jadi Alhamdulillah, dia sampai kita gini. Maka ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan isyarat kepada al-jamal, kepada keindahan, kecantikan dunia ini yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok langit, itu dia panggil satu mazhar al-quwwah wa syiddah. Langit ni besar, menunjukkan kekuatan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Jauh, jarak dia dengan kita bukan main jauh, kan? Kemudian kita tengok kepada bintang-bintang, dia lebih daripada kepada macam perhiasan. Wa zayyannaha, kami hiaskan langit itu dengan bintang. Dia duduk keli, nampak comel, kan? Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita pergi ke tempat teropong besar-besar di tempat orang kaji astronomi ni, kita nampak dia punya keajaiban alam di atas. Sama juga dengan orang yang duduk main snorkeling, kan? Ni kita pakai cermin, kita turun, tengok dari laut. Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Allah, Subhanak, Maha suci Engkau, Ya Allah. Dalam laut itu satu alam lain yang kita tengok. Comel. Masya Allah, tabarakallah. Itulah, kalau kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala tunjuk di sini, maka manusia itu akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman makin mantap iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tengok dengan kamera je, mata kita dengan kamera sama, maknanya tak ada berfikir, kamera tak ada otak, tak ada akal, kita pun tak menggunakan akal, kita hanya duduk ambil gambar, snap je, maka tak ada kesanlah dalam jiwa kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka para jemaah sekalian, kita yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, kita kena tengok dengan dua mata. Satu dia panggil mata kita tengok ni. Yang satu lagi dia panggil ainul basirah, tengok dengan mata hati. Tengok makhluk ni cantik, kita teringat kepada siapa yang menciptakannya. Kita tengok kepada kuasa Allah Azza wa Jalla yang sangat berkuasa. Masya Allah,
tabarakallah. Selesailah kita tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Dalam bahasa ilmu tadabbur ini dipanggil al-ayatul manzurah. Ayat Allah SWT ni ada dua. Satu dia panggil ayatun makru'ah. Ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang dibaca. Apa dia? Ni kita duk baca Quran. Tadabbur Quran. Satu lagi dipanggil ayatun manzurah. Ayat-ayat yang kita tengok. Inilah. Langit, bumi, cakrawala, segalanya ada tumbuh-tumbuhan, hayawan-hayawan. Karena itu, kalau orang yang suka tengok National Geographic contohnya kan. Dalam tu Masya Allah tabarakallah dia tunjuk hayawan, dia tunjuk. Makna kalau orang yang nak Allah Ta'ala buka hati dia, mantap iman dia tengok. Mari mana hayawan pelik-pelik. Satu lagi kita kena memikir, siapa beri dia makan? Allahu Akbar. Kalau tidak rezeki, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah Ta'ala sudah jamin rezeki dia. Bajet dia sudah ada. Masya Allah. Tabarakallah. Ini orang duk tunjuk gambar seekor ikan besar, ikan paus. Kan? Dia punya makanan dia berapa tan ikan? Tu seekor baru tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok pula hayawan besar-besar dalam hutan tu. Berapa dia makanan dia? Allahu Akbar. Baik, sekarang ini kita berpindah kepada ayat yang ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah suatu masa yang ditentukan. Lepas pada kita bicara tentang tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala, sekarang ini kita nak balik kepada tanda-tanda Allah SWT akan bawa balik kita ke alam akhirat. Kita tidak hanya berakhir di atas dunia ini. Sebab itu ada menjaku kesilapan bila ada orang mati, kita betul perjalanan terakhir. Kita kena lengkapkan ayat. Inilah perjalanan terakhir saudara kita ini di atas dunia. Alam dunia, berjalan terakhir. Bila masuk di alam kubur, itu dia panggil alam barzakh, alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Body dia, jasad dia kita tanam atas dunia. Sebab atas tanam. Pelakar kampung kita ya kubur. Kan? Tapi dia punya interaksi, dia panggil interaksi alam akhirat. Kalau mereka ni dengar, kita pergi kubur, kita kena bagi salam. Dia orang dengar. Dia tahu siapa dia mari, tetapi mereka tak boleh nak jawab. Mereka tak boleh nak kecek dengan kita. Ini. Maka Allah SWT sebut apabila selesai berlakunya muqaranah, perbandingan di antara menghidupkan bumi dan tumbuh-tumbuhan dengan menghidupkan manusia dengan kebangkitan semula pada hari akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf, suratul An'am, surah Yunus, surah Al-Hajj dan lain-lain. Maka Allah Ta'ala buat mari dengan hujan-hujan ni, mari pula Allah Ta'ala nak cerita, kamu hei manusia, boleh duk mikir ke bumi ya. Cukuplah duk mikir ke pokok, ke sayu, ke buah-buahan. Sekarang ni, mu sendiri itu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan bumi selepas turun hujan. Bilakah? Maka hari itu nama dia Yaumul Fasli, hari pemisah. Hari pemutus hukuman. Al-Faslu maknanya pemisah dan pemutus hukuman. Apa makna Al-Faslu, Yaumul Fasli? Kenapa dinamakan di situ? Tanda ni para jemaah, kita tengok dari beberapa uraian ulama tafsir kata, li'annahu haqqun la raiba fih. Kerana hari kita akan bertemu Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat esok untuk memutuskan hukuman itu, iaitulah hari yang benar, hak. Wa man kazzaba bihi fa huwa fi dhalalin ba'id. Siapa dia mendustakan hari akhirat, hari pemutus, hari pembalasan ini, maka orang itu dalam kesesatan yang sangat nyata, yang jauh daripada jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah At-Tariq, innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Itulah perkataan yang benar dan bukan hazl, bukan dusta, bukan bohong, bukan putar belik. Mana kita kena i'tiqad yakini adanya yaumul fasli. Yang kedua, dinamakan hari al-fasl, hari pemisah, pemutus hukum, kerana pada hari itu yafsilu bainan nas fima kazzabu bihi. Hari yang memperincikan kepada manusia apa yang telah mereka bohong.
mereka dustakan dulu, mu tak usah duk cakap banyak. Hari ini apa dia? Hari kita akan pecahkan segala rahsia. Yauma tublas sarair, hari akan didedahkan segala rahsia. Yang kamu bohong dulu, sekarang ni jumpa. Yang kamu bohong dulu, sekarang ni kamu akan bertemu dengan dia. Tak usah kata apa, tak usah kata apa. Yang ketiga, sebab dinamakan hari pemutus ini, kerana dia li'anna Allah Ta'ala yafsilu fihi bainal ibad. Pada hari itu Allah Ta'ala akan putuskan di antara isu sama-sama manusia. Orang yang zalim pada orang yang merampas hak orang yang buat apa saja pun, yaktasu akan dibalas dengan sama. Mari sini. Dalam hadis kata, sampai mereka binatang hayawan pun, an-natih, hayawan dia tembok kawan ni, bangkit pula akhirat apa buat dia, cara daripada Allah SWT, sama-sama hayawan. Tapi dia selesailah, habis perbicaraan dia jadi tanah balik. Kita manusia ni yang takutnya, habis perbicaraan, imma ilal jannati, itu yang kita harapkan, wa imma ilan nar, na'udzubillah. Dua ya tempat kita pergi. Maka, keadilan mutlak, Allah SWT akan serlahkan pada hari tersebut, yaumal fasli, pada hari itu Tuhan akan tunjuk. Mu zalim atas dunia ni, Masya Allah, tabarakallah, hari ni tak nak buat apa dah. Jadi kita nampak, kan, orang-orang yang zalim atas dunia ni dia bersambung ke akhirat. Orang yang zalim atas dunia dia akan bersambung ke akhirat. Orang yang buat fitnah kepada orang atas dunia dia akan bersambung ke akhirat. Jangan bimbanglah. Kalau orang kena kita, orang buat fitnah kepada kita, orang duduk kata kita macam-macam, kita sabar. Pahala kita dapat, di akhirat esok kita akan jumpa dengan orang itu. Jadi para jemaah sekalian, kalaulah orang-orang yang kita benci, maka jangan sekali-kali kita banyak mengutuk dia, mengeji dia, sebab bila kita kutuk dia, pahala kita pergi ke dia. Yang pertama. Yang kedua, fail perbicaraan akan dibuka di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita akan jumpa beradak esok di akhirat. Atas dunia ni sedaplah. Masing-masing ada Facebook, masing-masing ada blog, boleh tulislah. Nak tulis apa saja. Nak jadi berapa dia orang panggil trofo apa benda lah atas dunia ni boleh belaka, kan? Tapi di akhirat apa yang kamu tulis kamu akan baca. Jadi ada orang zalim yang diambil tindakan di atas dunia ini, ada yang zalim tak ada tindakan apa-apa, relax je dia. Berapa tahun dia jadi penguasa yang zalim, bunuh berapa ramai orang, penjara berapa ramai, atas dunia dia relax, mati. Tak ada kena zalim apa-apa, kerajaan dia pun tak jatuh, ia menyebabkan dia selamat. Pada saat itu kita akan nampak. Apa yang kita nampak? Keadilan Allah SWT pada hari Yaumal Fasli, pada hari itu mereka tak akan lepas. Mereka tidak akan lepas. Masya Allah, tabarakallah, itu yang kita takut. Allah kata sini, inna yaumal fasli kana miqata. Hari pemutus hukum itu miqat, iaitulah suatu masa ia ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila ke harinya? Miqat tu bila? Miqat, kan kita selalu dengar ni, tuan-tuan dan puan-puan yang pergi kursus haji, kursus umrah, ustaz-ustaz kursus kata miqat. Miqat tu ada dua, satu dia panggil miqat makani, satu lagi miqat zamani. Maknanya miqat ni masa yang ditentukan. Dia ada dua masa untuk nak pergi haji, bermula daripada Syawal sampai ke 10 Zulhijjah kan. Tapi kalau miqat makani, makan ni maknanya miqat satu tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kita lalu kok ni kita wajib kena berniat ihram. Siapa nak umrah ke haji lalu tak niat ihram, yang pertama dia berdosa, yang kedua kena bayar dam. Bayar dam seekor kambing. Itu dipanggil miqat. Baik. Miqat yang Allah Ta'ala sebut, hari perbicaraan itu miqat. Kana miqatan. Ada hari yang tersendiri. Bila kau miqat? Jawab dia para ulama mengatakan al-miqat lahu iddatu ma'anin. Ada beberapa makna. Yang pertama, annalahu waqtan mahdudan. Dia ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, la yataqaddama wa la yata'akhir. Tak boleh kita nak percepat, tak boleh kita nak delaykan, nak lewatkan dia, tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud,
wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tak lewatkan hukuman itu kecuali pada tempoh yang telah ditetapkan. Mu jangan takutlah, tak usah duduk gopoh lah. Orang panggil selu-selu, kan? Tak usah duduk lorak. Orang Kelantan kata jangan lorak. Allah Ta'ala dah tetapkan masa dia, kan? Sekarang ni banyak dia panggil apa? Illuminati. Banyak konspirasi. Banyak kajian-kajian ataupun lebih pada orang panggil tanabbu'at. Tanabbu' ni maknanya tawakku'at. Jangkaan-jangkaan. Ni macam-macam jangkaan berlaku ni. Kita kena ingat, jangkaan akan berlaku kiamat pada tahun sekian. Jangkaan akan berlaku sekian-sekian. Kita kata yang pertama sekali para jemaah sekalian, masalah kiamat ni sudah berlaku dialog di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril mari tanya Nabi, belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Bila kiamat? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau mu tak tahu, Jibril, mu jangan tanya aku. Kemudian, mana Jibril tak tahu? Nabi tak tahu? Siapa yang tahu? Allah kata, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kiamat tu ada, akan mari. Yang aku sembunyikan tarikh dia, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. La ta'tikum illa baghtah. Dia mari tiba-tiba. Maknanya tak ada orang tahu tarikh kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Nabi bila malaikat Jibril kata, kalau tak tahu tarikh tak apalah. Kita dua sama-sama tak tahu. Tapi amaratuha, boleh tak cerita tentang tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat itu banyak. Alhamdulillah ada sebuah buku, nama dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam, maknanya berakhirnya dunia ini. Buku yang ditulis oleh Al-Arifi. Alhamdulillah, Abu Anas telah selesai baca buku ni daripada awal sampai ke akhir. Tuan-tuan yang berminat nak kaji tanda-tanda kiamat, boleh tengok dalam YouTube, cari Halaqah Abu Anas Madani, kan? Cari playlist dia dalam tajuk berakhirnya dunia ini. Jadi insya-Allah kita sudah ada, ataupun cari dalam YouTube ya. Abu Anas, tulis Abu Anas berakhirnya dunia ini. Kita dah bincangkan tentang tanda-tanda kiamat yang kecil 130 lebih. Khilaflah ulama, ada kata lebih, ada berapa. Dan tanda-tanda kiamat yang besar, Nabi SAW tidak akan berlaku kiamat hingga berlaku 10 perkara. Jadi yang orang duk tulis dalam surat khabar, baru ni berlaku dah. Tahun 2012 ke berapa dulu. Katanya kiamat ada, tak jadi-jadi, pak 20. Kan? Hari ni pula macam-macam teori. Tanda tasik tabariyah lah, apa dia, benda-benda akan berlaku 3. Anak-anak raja akan balah. Jadi berlaku. Banyak teori-teori ni, jangan kita mudah nak percaya. Hari ni pula bila mari COVID ni, corona ni, pakak duk baca pula. Pakak duk baca pula, waqarna fi buyutikunna, kan. Waqarna fi buyutikunna. Ayat tu ayat Allah Ta'ala perintah kepada isteri-isteri Nabi dan isteri orang yang beriman supaya duduk di rumah. Betul dah. Kebetulan sungguh. Waqarna fi buyutikun. Bahasa Arab. Bukannya coronavirus tu. Dia kata ni, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni. Waqarna fi buyutikun. Corona mari, duduk di rumah. Jadi ke dia. Pandai sungguh. Dia buat konspirasi dia panggil ni. Waqarna fi buyutikun. Ambil. Ni pula ada kaitan pula dengan 19 pula dah. Allahu Akbar. Jadi 19, corona, COVID-19, nak kait dengan apa benda pula 19. Macam-macam lah cerita. Kita kata, janganlah mudah-mudah nak buat teori-teori yang ada ni. Kalau ada hadis sahih, kita percaya. Kalau tak ada, duk diam. Nak kata apa? Jadi kalau ada, kita kena percaya. Kalau tak ada, kita kena tak boleh apa. Ada sebuah buku yang saya baca. Untuk para asatizah, ustaz-ustaz boleh ambil buku ni. Saya tak bawa tadi. Tajuk dia Ma'alim, tulis nak tajuk. Ma'alim wa manarat fi ahadisil fitan wa asyratis sa'ah. Maknanya
pedoman-pedoman, tanda-tanda, panduan untuk berinteraksi dengan hadis-hadis, al-fitan, fitnah, dan juga tanda-tanda kiamat yang akan berlaku di akhir zaman. Bagaimana cara kita? Macam-macam, saya banyak baca dalam itu pelik-pelik lah. Dia kata, arwah Saddam Hussein itu Imam Mahdi. Ada pula berlaku dah. Ada yang mengatakan Gorbachev di Rusia. Lalu ni pula macam-macam berlaku. Ni cerita-cerita, maka kadang-kadang ustaz-ustaz yang banyak main hadis-hadis al-fitan ini kena hati-hati. Jangan kita letak satu benda yang menyebabkan orang jadi gelisah. Ada satu kes, isu. Isu ni seorang orang Arab, hebat dia. Memang dia suka dengan mulim bi ahadis al-fitan. Dia mari sini. Mari di pondok. Dia cerita kepada anak benda yang akan berlaku mengikut kajian hadis yang dia baca di bumi Syam, dan masa tu tak perang lagi di Yaman, di Syam tak perang. Anak kata, teori yang tak ni jauh ni. Sebab anak ada kitab Ma'alim wa Manarat. Oh, dia cakap betul-betul yakin. Tak lama lepas pada tu, negeri dia sendiri yang dia rasa tak ada masalah tu hancur lebur. Masya Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, berhati-hati kita dengan hadis fitan. Asatizah, para pendakwah yang suka buat tajuk ni pun kena berhati-hati. Itu di antaralah. Maka kita jangan percaya tulisan-tulisan ni yang terkini orang duk sebar ni, Ramadan tahun ni akan berlakunya pada hari Jumaat 15 Ramadan, maka pada masa tu akan keluar suara tempikan, akan keluar gitu gini, orang pakat duk sebar habis. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita pendakwah bagi hadis telah mengkaji bahawa hadis itu tidak sahih, dan sudah berlaku beberapa kali Ramadan, 15 Ramadan berlaku pada hari Jumaat, dan tak ada apa-apa suara bunyi kecuali suara kita lah, bunyi cakap gimana. Itulah para jemaah sekalian. Baik. Kita balik kepada inna yaumal fasli kana miqata. Miqat di sini yang pertama tadi kita kata tidak ada waktu yang tertentu, ke waktu itu yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-yaumil maw'ud, hari yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk menyelesaikan masalah pada hari kiamat, iaitulah dipanggil hari itu hari yang dijanjikan oleh Allah. Bila? Hari kiamat esok. Jangan gopoh kita ni, sebab puak kafir dia gopoh. Dia mari tanya, ya Muhammad, kalau betul sungguhlah hak muduk cakap ni, kan? Kalau betul sungguh hak muduk cakap tu, buat marilah kiamat. Maka Allah kata, sabarlah. Jumpalah tu. Jangan duduk kacau. Jadi kiamat tu ada dua. Satu kali dia panggil kiamat individu. Bila akan berlaku? Bila seorang tu mati. Qamat qiyamatuhu. Berlakulah kiamat bagi dia. Satu lagi, kiamat besar yang akan berlaku di akhir zaman. Itu Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Maka jangan sekali-kali kamu mendustakan dia. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang seterusnya, bilakah hari itu? Yaumal fasli, miqatan. Bilakah? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Iaitu masa ditiup sangkakala. Hari kita nak bangkit semula tu, ditiup sangkakala, lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Hari itu orang akan mari belaka. Maka Allah Ta'ala dalam ayat 18 ini mula cerita kepada kita tentang realiti hari yang akan berlaku. Hari yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, wal hisab wal jaza' was su'al. Hari akan dikira, dihitung, ditanya, disiasat dan juga akan dibalas setiap orang. Setiap orang akan dia jumpalah balasan. Huru-haranya hari tersebut, tak ada siapa nak cara kamu aku. Hatta para anbiya alaihimus salatu wassalam, semuanya kata nafsi, nafsi, aku nak lepas aku nak lepas aku. Tak cara. Yauma yafirul mar'u min akhihi, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran pada hari yang la yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Habis.
Hari orang pakat lari belaka. Daripada saudara, daripada adik-beradik, daripada mak ayah, daripada sahabat-sahabat, anak isteri, pakat tak ira kamu, tak ira kamu aku, masing-masing nak jaga diri. Kita akan berlarak di mahsyar lama para jemaah sekalian, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil hadisus syafaah. Panjanglah. Anda tak nak ulang di sini. Para jemaah boleh tengok dalam rakaman kita, cari hadis, huraian hadis asy-syafaah pada hari kiamat. Panjang. Kita akan berlarak cari tu Adam, cari orang tu, cari orang ni. Akhir sekali jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jumpa, kita kata, ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, bantulah kami. Ya Rasulullah, tolonglah kami pada masa tu. Jangan duk panggil dah ni, tak boleh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila dia tengok orang duk berlarak banyak tahun dah ni, maka Nabi kata, ana laha. Akulah orang yang akan menyelesaikan masalah kamu pada hari ini. Kata Nabi SAW, fa akhiru sajidan tahtal arsh. Maka Nabi kita sujud di bawah aras. Ketika itu Allah Nabi kita minta kuasa syafaat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itulah Allah SWT berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tu syafa'. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. Sal tu'ta, meminta apa yang kamu nak, aku beri. Washfa' tu syafa', dan berilah pertolongan kepada umat ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikata, yang selalu kita baca para jemaah sekalian bila kita baca waktu jawab azan. Kan dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis di Muslim, Nabi kata, kalau kamu dengar azan, mu kena jawab seperti bila kata. Kecuali hayya 'ala salah, hayya 'al falah, baru kita jawab la haula wala quwata illa billah. Selesai daripada azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, summa sallu alayya, kamu selawat dulu ke atas aku. Bila selesai, bila kata la ilaha illallah, kita berkata kita la ilaha illallah, kemudian kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian baru kita doa, summa sallallahu alil wasilah, kemudian kamu minta dengan Allah Taala untuk aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasilah, kuasa syafaat. Maka kita berdoa, Allahumma rabb hazihi da'wati tamah, sampai kepada ayat ati Muhammadanil wasilata wal fadiyah wa ba'athu maqam Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia doa kepada aku, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita nak syafaat, jangan duk buatlah waktu orang azan. Ni tidak ni orang azan tukangnya pasal ikan juga yoya dalam masjid. Allahu akbar, pakcik-pakcik dan anak tengok setengah tu mari awal masjid. Tapi dia duduk buah di kaki lima masjid, kan? Ada setengah masjid ni siap kerusi batu lagi, pakat duduk situ. Orang azan buah lagi. Kata ruginya para jemaah sekalian. Sebab besar tu Nabi kata tu, kan? Maka Nabi kata, sur apabila ditiupnya sengkakala, sur di situ dia panggil al-buk, macam seronai tu. Ditiup oleh malaikat. Apa nama malaikat kita? Israfil, kan? Bila malaikat tiup, yauma yunfakhu fi sur fatatuna afwaja. Tengok. Allah Taala guna fa. Fa, dia kata abbara bil harfi fa. Fa tu maknanya bila bunyinya serunai, fa. Fatatun, terus kamu keluar. Afwaj, berduyun-duyun, ai jamaat, kullu ummati ta'ti ma'a nabiyyiha. Masya-Allah. Setiap umat dia ikut Nabi dia berjalan. Kama qala ta'ala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Setiap orang itu akan dipanggil dengan imam, dengan nabi-nabi mereka. Orang mukmin jalan sama orang mukmin, orang kafir ikut geng-geng dia, wal iyazubillah. Waliyazubillah, wa idzan nufusu zuwijat, apabila diri itu dibawa dengan gu dia. Tuan-tuan nak gu dengan siapa atas di akhirat esok, kan? Seorang sahabat dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya apa kedudukan dia di akhirat, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit oleh Allah Taala pada hari kiamat bersama dengan orang yang kamu sayang. Kita ini kita sayang ke siapa? Sayang sama-sama orang Islam, sayang kepada sama-sama orang beriman, sayang kepada orang soleh, orang baik-baik, insya-Allah di akhirat esok kita akan bersama mereka.
Tapi kalau saya ke orang-orang yang anti Islam, puak-puak kafir, puak-puak yang tak percaya kepada Tuhan ni, duduklah kamu. Jalan dengan geng-geng bos esok di akhirat esok wal iazubillah. Maka ahlul iman ada maratib dia, martabat ada martabat iman yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang ulama, ada yang amili dan ada orang biasa. Yang pentingnya kumpulan-kumpulan itu ikut tahap masing-masing. Kita ke mana-mana pun kita nak masuk dalam kumpulan orang yang beriman. Manakala tak boleh duduk depan belakang nabi-nabi pun, biarlah duduk dalam kumpulan para anbiya alaihimus salatu wassalam, insya-Allah. Puak kafir pun banyak martabat juga. Ada kafir yang tak percaya, tak kata apa. Ada kafir yang menentang Islam berat-berat. Maka kita kata macam-macam. Orang begitulah keadaan manusia dan kita minta Allah Taala selamatkan kita, keluarga kita pada hari hidup atas dunia. Kita duduk atas dunia dalam beriman, beramal dengan Islam. Kita mati dengan husnul khatimah dan kita bangkit pula pada akhirat tahta liwa'i, di bawah panji-panji yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamatlah perbincangan kita dalam tentang ayatul manzurah, ayat-ayat yang kita nampak melalui pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, dan juga kita telah sampai ke mahsyar, hari perhimpunan. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Macam mana kita nak tengok langit itu dipecahkan. Insya-Allah dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.